Kami berkhairu ila Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Ya Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu ala nisa'i fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa minggu lepas tak ingat dah ambo ni. Kat mana Isra Mi'raj? Bak naik boleh, lepas tu bak gapo dia kita ingat dah, kita sudah cerita banyak-banyak ni. Baru langit tamu baru. Langit tamu baru dah. Kita sambung cerita mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Sempena bulan Rejab ni kita kecek mengenai Isra Mi'raj sikit. Betul tajuk ceritanya dalam kitab pun cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jadi kafir kalau seorang engkar peristiwa itu, iaitu peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi ni ada mukjizat Nabi kalau kita engkar tak jadi kafir tak jadi kafir, cuma jadi fasik. Tetapi ada mukjizat ni kalau kita engkar jadi kafir seorang tu. Antara dia peristiwa Isra ni. Kerana apa jadi kafir? Kerana dia engkar ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sebut dalam surah yang pertama, ayat yang pertama dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala. Tuhan apabila nak ayat cerita benda-benda besar, maka dia sebut subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan, dan ia mampu boleh tidak jadi kau pelik kalau dia nak memperjalankan seorang hamba dia, yakni Nabi Muhammad, daripada Masjidil Haram di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana Masjid Aqsa itu kami berkati sekelilingnya dengan ramainya orang mati syahid di sekeliling dia. Dan tujuan Isra dan Mi'raj ini linuriyahu min ayatina, untuk kami beritahu dan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad akan tanda-tanda kehebatan kami. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka ayat Quran ni jelas-jelas nak beritahu kepada kita yang Nabi pernah berlaku dalam hidup Nabi peristiwa Isra ni. Maka siapa dia engkar peristiwa Isra ni jadi kafir kerana sabit dengan ayat Quran. Mi'raj pula apa hukum? Ya Isra lain, Mi'raj lain. Mi'raj kalau orang engkar jadi bukan jadi kafir, tak jadi kafir, semua jadi fasik, berdosa baru. Berdosa kalau orang tak percaya yang Nabi Muhammad berlaku Mi'raj bagi dia. Manakala berlaku Isra, kalau dia engkar juga, hak tu jadi kafir sebab sabit dengan ayat Quran. Mi'raj dia sabit dengan hadis. Maka kalau engkar hadis baru jadi fasik, baru jadi dosa baru. Isra dia sabit dengan ayat Quran. Maka siapa dia engkar jadi kafir. Maka cerita kita baca ayat dah cerita minggu lepas apalah kepada Nabi Muhammad mula Mi'raj. Mi'raj ni kita sebut dah, Mi'raj ni maksud dia tangga. Lepas daripada Nabi Muhammad sembahyang dengan nabi-nabi yang pernah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Ada pendapat kata 240,000, ada kata 124,000 nabi-nabi yang pernah diutuskan untuk bawa petunjuk kepada umat dia. Maka pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad jadi imam kepada semua nabi-nabi. Maka nampak jelaslah kehebatan Nabi Muhammad apabila dia jadi imam kepada nabi-nabi lain. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Langit. Lepas pada tu Jibril wak mari satu, suruh malaikat wak mari satu tangga nama dia Mi'raj. Mari gedem daripada langit ketujuh tarik gerem tem.
duduk depan Nabi. Naiklah Nabi sampai langit yang pertama. Apabila sampai langit yang pertama, Jibril wisalat. Assalamualaikum wahai penjaga langit yang pertama. Maka mendengarlah suara dem bunyi. Waalaikumsalam. Siapa dia tu? Katanya Jibril, ni hamba Jibril bersama hamba Muhammad. Dia dijemput naik atas hari malam ni. Maka malaikat pun kata selamat datang. Mari 70,000 malaikat anak buah dia tarik pintu langit, terbuka pintu langit. Nak kata langit ni bukan mudah nak naik. Bukan supaya cocok kau ni pun naik, cocok kau ni pun naik. Siapa dia ajar lagu tu naik. Nabi Muhammad nak naik atas langit kena buka pintu. Bukan kata naik cuh. Oh selepas dah langit tamu, cuh lagu tu. Nabi Jibril pun kena minta izin nak naik langit yang pertama. Tiba-tiba orang kafir kata dia boleh naik atas langit. Nak siapa kata? Tak masuk akal cerita ni. Kalau menurut agama kita memang tak masuk akal. Sebab macam kita bahas minggu lepas kata bulan di langit yang kedua, tiba-tiba orang kafir kata dia boleh litah langit pertama. Mudah. Ya ada pintu dia, ada penjaga dia. Maka naiklah langit yang pertama. Katanya Nabi Muhammad kata dia tengok seorang lelaki duduknya. Dia tengok sebelah kanan dia syukur, tengok sebelah kiri dia sedih. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa dia lelaki itu wahai Jibril? Maka Jibril kata, ni ayahmu lah, Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia tengok sebelah kanan dia syukur kerana dia tengok zuriat-zuriat dia yang bakal masuk syurga. Manakala dia tengok sebelah kiri dia tengok zuriat-zuriat dia, anak-anak dia yang akan masuk neraka. Dia tengoklah lagu tu tiap-tiap hari dia. Maka Nabi katanya Jibril, wahai Muhammad, pergi jumpa dengan ayahmu. Wisalah gapo dia. Maka jumpalah dia peluk suka tu ga Allah, anak hamba hak paling berjuru sekali tak ada. Tak ada lah zuriat hamba hak paling hebat sekali, paling berjuru puji tu ga cucu dia. Lepas pada tu sambung pula naik langit yang kedua. Naik langit yang kedua wisalah supaya tolak lagu tu lah. Jarak di antara satu langit kepada satu langit 500 tahun perjalanan. Kita jalan 500 tahun tak tahulah panjang jauh berapa ratus kilometer. Kita jalan Gua Musa berapa hari ya siapa. Ni 500 tahun bukan 500 hari, 500 tahun perjalanan. Naik utah berat jalan tak tahu berapa ribu kilometer. Naik tu jarak di antara satu langit. Manakala tebal sosok langit tu tebal dia tu, bing dia kita panggil bing dia. Ni tapak dia ni 500 tahun pula perjalanan. Tebal dia. Buka tak tahu 70,000 malaikat tarik nak buka pintu. Tebal bagi 500 tahun. Kita kalau pintu berat-berat sikit tak nak tarik. Nama dia tarik pintu kitanya. Kalau pintu hok jetak hok doktor tu kita kata tolak ngocik. Dia kata tolak. Hok tu baru pintu tebal tu baru. Hok ni bagi 500 tahun perjalanan. Kita jangan duk fikir kita sebut dah cerita Isra Mi'raj ni cerita mukjizat. Cerita ni mesti pelik kerana mukjizat. Ni kata cerita ni pelik jodoh ke hikayat. Baca fairy tale ke ustaz ni. Wang Yupong Intai kau berapa dia baca cerita jamil dulu kau berapa dia ni kata. Cerita hikayat tu Sri Lanka. Ni cerita-cerita mukjizat. Sebab itulah peristiwa Isra dan Mi'raj ni ujian kepada orang yang beriman. Nabi Muhammad pernah ayat cerita dia. Nabi Muhammad lepas pada dia kelik dia ayat cerita kepada kaum dia. Maka kaum dia ada tiga kategori kaum dia. Apabila dengar cerita ni, pertama beriman, percaya kepada Nabi Muhammad. Orang ni memang iman kuat sungguh. Sekalipun dia tak mikir pun tak pecah, tak lepas kata lagu mana Nabi Muhammad. Tapi sebab dia percaya, hati dia percaya dengan Nabi Muhammad, dia percaya. Kedua, golongan manusia hok dengar cerita Isra Mi'raj ni tawakuf. Tawakuf ni tak tahu mana nak kata ya dok, nak kata salah pun dok main senyap lagu tu. Hak ni pun jadi kafir juga, murtad juga hukum dia. Ketiganya tolak langsung, pegang akal, buih hati, dia tolak langsung cerita Nabi Muhammad. Tu Nabi Muhammad banyak cerita, bukan hamba banyak cerita. Nabi Muhammad banyak cerita khabar-khabar kaum dia jadi murtad ramai-ramai. Hak beriman pada masa tu tak boleh nak terima dengan akal. Maka lah ni pun kita kalau dengar cerita Isra Mi'raj tiga jenis gini juga. Hak tolak langsung pun ada, hak ni jadi kafir kalau kita tolak lagu ni. Kedua jadi senyap. Cerita ni nampak pelik sangat. Dok main senyap lagu tu. Nak kata betul dok salah juga. Hak ni pun jadi kupu juga. Hak nak beriman percaya sungguh-sungguh dengan hati. Siapa keluar ni? Sebab itulah cerita Isra Mi'raj ni Allah Taala pun sebut
pemandangan dan pengalaman-pengalamanmu ya Muhammad pada malam itu akan merupakan jadi ujian kepada kamu dan pengikut kamu. Ujian sungguh. Siapa kalau ni orang setengah orang boleh percaya cerita Isra Mi'raj, setengah orang tak nak percaya lah mana, setengah orang pakai wak senyap ikut dia, tak tahu amal nak kata dok pun dok salah. Sopo cerita sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kelik ayat cerita pun lagu tu juga kaum dia. Pas kita lah ni 1400 tahun ayat cerita. Ustaz-ustaz kau siapa dia tok guru mana ayat cerita, kita pun jadi lagu tu juga. Separuh percaya penuh, separuh ai. Nama dok ai pacigo. Kata makan nasi kat jaga-jaga dok ai. Ketiganya tak tolak langsung. Bunuh ikut. Sebab tu ada setengah orang tu tolak cerita Isra Mi'raj sebab cerita pelik sangat. Dia kata cerita ni mengarut. Ada hok cerita-cerita hok karut kita tak nafi. Tetapi cerita betul jangan dok tolaklah jadi kupu kita. Syok pun tak boleh. Muka cerita ni cerita mukjizat, cerita pelik. Ya nak buat kata cerita Isra Mi'raj ni kata nak cerita biasa-biasa sudahlah standard buat naik jet tak apa dah hangpa boleh masuk akal. Nak naik kereta kau ni naik buruk binatang cakul lagu ni. Hangpa tak apa nak percaya. Sudah. Kita apabila berdepan dengan cerita mukjizat lagu ni kena bawa hati sungguh. Bawa akal tu tahap awal-awal lagi. Sebab apa? Sebab cerita ni mukjizat. Ada orang yang tak faham cara dia. Dia tak mengaji pun, dia tak reti iman ni gapo. Iman ni percaya 100%. Dengan kita tak faham pun tak apa, kena percaya. Tak masuk akal lagi. Kena percaya juga sebab benda ini benda iman. Bukan kita kena faham dulu kau gapo dia tak. Kena faham, kena beriman, kena gapo. Ada orang hamba tak apa nak faham, tak apa nak tak masuklah mana ngakal hamba. Tak beriman selalu. Jangan. Sebab orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaib. Surah mula-mula Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solat. Maknanya orang yang beriman dengan benda-benda gaib. Ni kita nak percaya benda hak nampak ya. Hamba nak percaya kau pitih hamba sebab hamba nampak pitih. Rumah hamba kau ni kenderaan hamba nampak. Benda hak gaib, benda hak tak nampak pada hamba tak berapa nak percaya. Janganlah gitu. Kita ke orang mukmin kena percaya kepada benda gaib. Dalam rukun iman tu benda gaib saja. Tuhan. Ada nampak? Cukup. Tak ada nampak tapi percaya ke dia. Malaikat bagai tak nampak. Nabi-nabi kita memang tak jumpa tertul dah. Quran mungkin nampak sikit. Nampak moga ada tulisan ada apa. Malaikat, kodok-kodok, kiamat semua benda gaib. Tapi percaya, wajib kena percaya. Faham kau tak nampak, kau tak pernah jumpa kau, lagu mana kena pegang kemah keming sebab rukun iman. Jangan stay tak apalah, percaya tak percaya tak apa. Penuh jahanam lah. Naiklah langit kedua, dibuka pintu juga kerana tebal dia, maka kijaan ni malaikat. Kalau manusia tak boleh buat kijaan lagu ni, nak buka pintu langit tak erat. Nak buka pintu pun tak erat. Maka malaikat je tarik. Malaikat ni besar-besar dia berkali ibu jari dia saja sama besar dengan kok lanah ni. Ibu jari kaki saja besar kok lanah ni. Tak kira tubuh dia lagi. Kita sebut dah Israfil dah. Israfil ni kalau 7 lautan ni diganda beri 7 kali lagi 7 lautan ni. Dunia ni 72% air saja. 30% saja, 28% saja. 28% saja darat tel kita duduk. Pas darat tel tak ada orang manusia hidup semua. Banyak mana lagi darat tel kawasan kosong. Manusia hidup sikit je. Maka kalau air ditambah 7 kali kan, dicurah atas kepala Israfil. Israfil hok bagi tiup sangka kala. Air tu sampai sini, sebelum sampai di telinga kering dah. Tak tahu. Besar setara mana besar dia. Kita air secetung, mungkin secetung. Ambo cabar air besar ni. Terak cucu atas kepala, pas kaki selalu. Pas kaki kita. Siap lebih lagi berok jelo habis tubik basuh. Hok ni sampai sini tu. Dalam kita sebut cucu tu sampai sini, tak ada sampai telinga, kering dah. Nak kata besar setara mana tak tahu kali. Ibu jari dia besar pada kok lanah rasa. Tapi tak ada lah makhluk paling best sekali manusia. Kok super debu ni hok paling best sekali. Malaikat hok besar lagu tu pun tak berani lawan Tuhan. Senyap Tuhan kata mu berzikir. Subhanallah, subhanallah. Sebut alhamdulillah. Hok rokok, hok duk semaya, hok duk sujud. Tak berani ngakak kepala. Moga apa? Moga malaikat ni dibuat untuk buat taat. Dicipta dia untuk buat taat. Berbeza dengan manusia. Manusia ni dia ada benda dalam tubuh dia yang menyebabkan iman dia kalau dia naik lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat ni iman dia lagu tu. Misalnya mula-mula dicipta dia tu kijak dia sujud ya. Sujud.
Maka email dia misalnya 70%. Manakala manusia tangan dia berjuru, nya naik 70, 80, 90. Tengok nabi-nabi. Nabi-nabi ni manusia, nya naik tu gak malaikat tak nampak email dia. Tinggi tak tinggi. Tapi dia mari hatu raya dia. Allah, summa radatnahu asfala safilin. Kami rendah ke kedudukan manusia serendah-rendahnya. Lebih daripada batu ko lagi. Batu ko ni kita kata tak ada pedah. Kalau itik ayam apa ada pedah, boleh gula, boleh makan. Batu ko ni ada orang buat gula sayur. Sayur ke batu ko, mana ada? Batu ni tak ada pedah langsung. Ulama kata, boleh kata. Tapi manusia ni kalau dia jadi jahat, lebih pada batu ko lagi. Bukan kata batu ko tak ada curi. Batu ko tak ada buat kena korang. Tapi manusia ni kalau dia jahat, sudah. Dia guna akal dia buat kena korang. Ni jadi manusia jadi lagu tu. Maka bukalah langit yang kedua, maka naiklah Nabi Muhammad dengan Jibril bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Kita sebut dah 4 orang nabi yang masih hidup lagi sekarang. Dua di atas langit duduknya, 2 di bumi. Nabi Isa ni duduk atas langit tapi tak pakai bulat ke apa tu? Orang pergi planet tu ke dia? Orang pergi angkasa tu kan dia pakai kaca atas kepala ni. Orang buat akuarium dia pakai atas kepala pula. Kabar-kabar dia kata kita tengok bulan langit kedua pakai akuarium tu atas kepala tu lah. Untuk nyawa. Ni Nabi Isa tak pakai gapo-gapo. Duduk biasa nak makan nasi payuh noh. Kaca. Jadi kau pelik sungguh kata. Dia kata dia pergi satu tempat tak boleh nak nyawa. Ni Nabi Isa boleh nyawa hidup semua tulun. Yang mau gimana sebenarnya orang pergi angkasa tu dia gimana tak tahu. Siapa tak boleh nyawa lagu tu. Masalah dia. Maka Nabi Isa ni duduk biasa. Nyawa macam biasa. Hidup bukan kata pakai baju angkasa kau dah pakai baju biasa. Duduk di langit yang kedua. Dia dengan Nabi Allah Yahya alaihi salam. 2 orang nabi yang hidup atas langit, Nabi Idris dengan Nabi Yahya. Hak lain semua hidup dengan roh. Hak lain hidup dengan roh. Manakala Nabi Isa ni hidup jasad biasa, hidup lagi dia. Hidup lagi. Ni kulit berkulit lagu ni lah. Hak lain semua Nabi Muhammad berjumpa dalam keadaan roh lah. Mungkin Nabi semua meninggal belakang ni, Nabi Adam meninggal belakang, maka dia hidup alih roh lah. Maka hak jumpa hidup lagi Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Idris. Manakala Nabi hak hidup di bumi 2 orang, Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Isa, jumpa wisalah gapo dia peluklah Nabi Allah Isa, Allah saudara hamba. Moga anak cucu Nabi ada belaka, saudara hamba, saudara nak seagama lagi, nabi lagi, Allah suka pok dia. Inilah saudara hamba hak paling berjuru sekali. Pakak dok puji Nabi Muhammad belaka. Kerana Nabi Muhammad ni lah manusia yang paling afdal di sisi Tuhan. Nabi-nabi pun tahu. Setara nabi pun iktiraf Nabi Muhammad paling hebat sekali. Tiba-tiba kita cak ayat semaya bel tak khusyuk, tak ikhlas, tiba-tiba kita ragu lagi. Masih rasa was-was lagi. Masih kata bimbang, tak percaya lagi Nabi Muhammad afdal makhluk. Rasa ada orang benda lain lagi. Nabi-nabi lain pun faham kata Nabi Muhammad adalah seafdal makhluk. Naik pula langit yang ketiga, dibuka lagu tu juga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apabila Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf, terkejut Nabi Muhammad. Comel sungguh Nabi ni. Ambo ingat dengar cerita dia dengan Zulaikha dulu. Comel juga tapi dia tengok live kita kan duk tengok TV semacam dah artis. Jumpalah artis ni mari makan nasi khabu depan ni. Berunggah duk salam mari nak buku gambar sekali. Comel muka artis. Beli goni pakai di muka ni. Kita orang kapur ni pakai kunyit nak suruh rambut putih. Padai muka lagu tu ya. Orang artis ni pakai lagu ni comel. Dah terkejut pakai nak buku gambar. Nabi Muhammad apabila jumpa Nabi Yusuf comel. Terkejut Nabi Muhammad kata, comel sungguh Nabi Yusuf ni. Padahlah kecantikan dia menjadi fitnah. Kerana cantik dia pun cantik mukjizat. Comel. Kita ni comel biasa. Artis comel setara mana, manusia kepok kau comel setara mana, manusia setara tu. Tapi Nabi Yusuf ni cantik yang melampau. Terlalu comel sampai Nabi Muhammad pun terkejut dengan
Oh, lagu ni Nabi Yusuf. Padahlah dia menjadi fitnah kepada semua wanita-wanita muslimat. Muslimat lah kita waktu tu. Nah, pakai duk belanja belaka. Kalau ustaz tu kat duk pergi kitab tu, apa rajin baca kitab tu tak tahu apa minat sungguh kata. Sudah. Dia masuk hati raya dah tu. Dia masuk hati raya dah tu. Nah, monggo ya lagu tu. Manusia lebih-lebih lagi orang perempuan yang suka kepada benda lagu tu. Maka Nabi Yusuf ni comel sungguh. Pakak jadi fitnah lah jadi. Hot kecek pun depan tok laki kecek lagi bak orang jatuh. Orang jatuh lah kecek depan tok laki. Senyap-senyap sudah lah. Ni kecek lagi. Nabi Yusuf lagu tu. Apabila lagu tu belai-belai comel Nabi Allah Yusuf, katanya Sayyidina Aisyah bini Nabi sendiri. Dia kata kalulah orang melihat Nabi Allah Yusuf, orang belah jari. Kerana comelnya Nabi Allah Yusuf, bila dia rasa duk tengok lagu tu ambil pisau belah jari. Comel kan Nabi Yusuf cerita dengan Zulaikha. Tak sedar duk belah jari. Belah jari ni kita kalau cocok jarum naun dah. Tiba-tiba pisau tajam duk belah. Ile kena bius dipanggil, bius. Kena bius. Balik sana kena bius. Baru tengok Nabi Yusuf. Kalau orang tengok Nabi Yusuf orang belah jari, kalau orang tengok Nabi Muhammad orang belah hati. Katanya ayat Sayyidina Aisyah. Belah hati. Mujur pok kita tak duduk sama Rasulullah. Kalau tidak hamba nombor 12 pun tak apalah. Nama hamba nombor 12 pun tak apalah khusus sekali. Nah. Itu kata kelebihan comelnya Nabi kita. Tetapi ulama kata apa Nabi Muhammad tak jadi fitnah lagu tu. Nabi Yusuf siapa orang jadi gila-gila mabuk air tahu. Mabuk air sejuk dia panggil. Minum air sejuk pun mabuk juga. Orang minum arak ni mabuk air sejuk. Main air sejuk pun mabuk juga. Tak ada apa. Jadi orang tina mabuk sebab apa? Sebab Nabi Yusuf diberi kecantikan semata-mata. Comel pelik jadi. Maka jadi fitnah kepada orang-orang. Tengok. Manakala Nabi Muhammad diberi kecantikan dan diberi kehaibatan. Jadi orang comel-comel tak perlu orang jadi segar mata, malu mata. Orang temu dengan Nabi Muhammad semua tunduk. Tak berani nak tentai muka tengok lagu ni. Segar jadi. Jadi malu mata lagu mana jadi tunduk-tunduk. Tu dengan hebat. Sebab tu jalan cerita Nabi Muhammad tak ada dengar lagi orang duk berebut tangan Nabi Muhammad marilah duk tarik gitu. Tak ada cerita lagi Nabi Muhammad kerana orang jadi segar dengan Nabi Muhammad. Tu. Jumpa dengan Nabi Allah Yusuf, keceklah buah ke sikit-sikit naik pula. Naiklah kepada langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Jumpa dengan Nabi Allah Idris. Naik langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Kita sebut dah Idris ni serupa Nabi Isa, jasad-jasad lagu ni. Hak lain jumpa dengan ruh saja. Naik langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Duduk atas langit. Pada langit yang ketujuh, Nabi Muhammad jumpa seorang lelaki tengah menyandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni satu bangunan seperti Kaabah. Kedudukan dia bertentangan dengan Kaabah dunia ni, Baitullah ni, bertentangan di atas tu, di langit yang ketujuh tu, ada satu tempat juga dipanggil Baitul Ma'mur. Bukan Baitullah, Baitul Ma'mur. Tujuan dia sama dengan Baitullah, itu tempat tawaf manusia. Baitullah tempat tawaf manusia. Manakala Baitul Ma'mur pula tempat tawaf malaikat-malaikat. Sekali masuk 70,000 malaikat akan masuk. Dan malaikat yang masuk dah tidak ada peluang lagi nak masuk ke Baitul Ma'mur kerana banyak lagi malaikat nak masuk. Kita pergi Mekah, pergi umrah tahun ni, bulan depan pun nak pergi tak ada masalah, ada peluang lagi. Tapi Baitul Ma'mur ni ramai sangat, masuk tubik tu tak boleh tu masuk dah. Selama-lamanya dah. Duduk tawaf lagu tu lah 70,000 malaikat. Besar ibu jari dia sama besar dengan Kelantan ni dah bayar dah. Luas setara mana berapa dia 70,000 malaikat nah. Duk tawaf dia tengok ada seorang lelaki duk menyandar di Baitul Ma'mur. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa dia tu wahai Jibril? Dia kata tu ayah demo tu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Andiah kepada Nabi Allah Ismail yang melahirkan generasi bangsa Arab. Nabi Muhammad keturunan naik kepada Ismail, naik kepada Nabi Allah Ibrahim. Bila lagu tu pergilah jumpa. Bila jumpa Nabi Ibrahim sukanya lah Allah cucu hamba hak paling berjuru, hak paling molek, hak paling afdal, hak paling tak reti nak royak macam-macam duk puji Nabi Muhammad. Nabi-nabi pun duk puji Nabi Muhammad, kita lah ni duk puji Nabi Muhammad. Orang duk baca qasidah, duk baca selawat, tiba-tiba ada orang tak senang dengan perbuatan lagu ni. Kita duk puji Nabi dia juga, bukan kita duk puji Nabi kita. Kalau Nabi kita saja mungkin dia kata awak naik Nabi dia. Nabi hamba awak naik etik lah. Masalah Nabi Muhammad ni Nabi demo juga. Hamba puji Nabi demo pun demo marah. Demo ni sakit otak kau berapa dia.
Kita duk puji bini demo. Marah duk puji bini demo. Ambo bukan kata. Orang hok demo saya ambo puji. Apa jadi mengamuk lagu tu? Orang lah ni baca qasidah pun salah, baca maulid pun salah. Tak suka pelik sungguh. Nabi kita ke patut badi suka. Oh demo puji Nabi ambo ni. Ambo tak ada masa, ambo sibuk. Oh demo tolong puji alhamdulillah. Terima kasih puji Nabi ambo. Sepatutnya kecek lagu tu. Tiba-tiba jadi serabut dengar. Gapo dia duk bergendai duduk gapo dia. Ha ni mengarut belaka orang ni nah. Tak tahu Nabi dia tu duduk mana, keduduk ke di hati dia. Jumpa Nabi Allah Ibrahim. Nabi semua tujuh langit tu semua puji Nabi. Lepas pada tu jumpa Nabi Ibrahim pesan. Dia kata wahai Muhammad. Dia kata pesanlah kepada umatmu lepas mu turun lepas ni, pesan kata syurga ni tanah dia subur. Tanah dibuat daripada berlian, daripada kasturi, daripada permata. Bukan pasir lagu ni. Kita jirik tu Allah sedaknya balik sana kapek harga 1 juta kali. Jirik sedaknya. Bau wangi lebih daripada kasturi lagi. Comel tak reti nak gambar. Tetapi pesan kepada umatmu kata tanah syurga ni tanah yang subur. Allahu Akbar. Siapa dia kata lagu tu, maka Allah Ta'ala akan tanam untuk dia satu pohon di dalam syurga. Yang mana tanam pohon saja insya-Allah dia boleh makan lah maknanya. Insya-Allah dia akan boleh masuk syurga dengan banyak menanam tu. Subhanallah. Pokok dalam syurga jangan koyak tempat kita. Pokok banyak-banyak kena menyapu. Daun siapa dia nak bercara apa kena sirai pula. Jangan mikir tahap tu kat kita. Syurga ke ni. Pokok syurga pun dia tak tumbuh lagu ni. Dia tumbuh sebelah atas. Dia tumbuh gini. Buah dia duk bawah. Jadi kita nak makan, nak petik, nak apa dia mudah. Ni nak kena ukah. Allah kalau pohon besar-besar kena ukah pula cari kera ke apa dia pelik sungguh. Dalam syurga ni jangan fikir cara kampung kita gak. Dalam syurga ni tak talah. Kita nak apa dia boleh berlaku. Muka dalam syurga ni ada satu pasar dia panggil. Bukan pasar senar, pasar laso ke. Dok, satu pasar ni dia panggil pasar muka. Pasar muka. Kita pergi muka supaya nyepak ya kitanya. Gi kedai tu kita pergi kata. Adalah hok jaga dia. Dia kata mak cik nak buat muka lagu mana? Saya nak muka siapa dia masa atas muka dunia saya minat siapa dia Saloma kau berkata dia. Muka Saloma pula yang tak ganah lah mana cari kat muka hok ganah dia pun tunjuk. Ni ketelok kita lah. Muka-muka hok suhul ni. Nampak dia. Muka dia tunjuk semua tak ada atas muka dunia. Comel belenjo air liur. Bukan kata sebelah, 2 belah timbul. Zuu, bocor pahit. Allah kenanya hamba. Patut tak payah pakai apa dia? Pakai pencuci muka tak payah. Kita pergi tu yang pekuk sebentar. Pop, tobik. Balik sana artis tobik jalan. Oh jangan. Kelik rumah tok laki kata, siapa dia ni? Dia panggil nama saya ni. Oh artis mana ni? Kita lah bunyi suara baru perasan. Nampak suara hot yak zaman dulu lagi duk suara dengan suara lagu ni. Nampak suara kepik pitu dipanggil. Bunyi lagu tu suara. Nak kata gua ano, duk jauh lagi dengar suara bini, kena dah suara bini kita. Muka comel. Tak suruh bimbang siapa dia duk dalam syurga ni tak ada Malu hamba muka tak comel lah mana. Hidung saja boleh sakut baju. Boleh sakut baju kain tuala. Nak kata hidung saja, bahabak hidung saja. Boleh buat pembaris. Kalau buat gini, boleh buat pembaris. Segi. Nak kata panjang. Sungguh minat hidung panjang kan. Dalam syurga boleh berlaku. Tapi nak masuk tempat tu, itu masalah. Nak mari ngaji fardu ain pun leik pok gitu. Liak sikit. Seminggu sekali pun liak. Muka nak Siti Nurhaliza, balik sana Siti Nurhaliza boleh kalau kita ikut taat nak. Mari tak cari ngaji banyak, seminggu sekali pun alhamdulillah. Mari betul semaya kita, puasa kita, tutup aurat kita betul. Kodok lagu mana hak suami kita. Hak tu yang kita. Dok bahas bagi tinggi-tinggi tak payahlah. Ngaji tafsir, nak ngaji gapo hak tu bagi tak wajib nah. Lah ni kita retina dah lah masa sikit nak ngaji. Dah muka tanggungjawab di rumah, nanok lagi ni pun tinggal, rasa terbakar dah rumah. Tinggal lagu tu. Koyuk hari tu saat ni buat kata apa dia puding gula terbakar. Hangu habis terbakar sungguh dengan sekolah-sekolah. Nampak tinggal habis. Dah tanggungjawab kita banyak di rumah, ngaji seminggu sekali. Mari betul goni kita hak tu pun alhamdulillah dah. Tu tugas kita tak payah. Nabi Muhammad wayak dah orang tino ni tugas dia tak banyak. Tapi masuk syurga supaya orang lelaki. Orang lelaki kena tobik perai keting kena mari semaya jemaah, kena begini. Orang tino duduk rumah ya, makan tengok TV, makan skrin.
Nama anak tolak dengan kaki lagu tu ya. Jadilah cara yoga nama. Jadilah kita taat pada suami, cara rumah kita hak tu syurga dengan aku kita duduk situ. Tu orang tino. Orang jantan ni tugas yang berat mengoyo yang menteri luar, menteri dalam. Sebab tu tak boleh kalau jumpa dua menteri ya payah selalu. Menteri luar dengan menteri dalam masuk dapur salah dah. Sudu kita tak lepas dia lah. Kat mana letak sudu tak tahu orang jantan sebab hidup bahagian luar semacam. Orang tino kerja sudu dia pun ngepek dah. Tidak tak makan tak kongsi semacam tak tempat sudu mana. Dia ambil gula. Demo tak mana gula pun tak tahu. Yang menteri dalam dia erti lah bak kakak dalam dia nyok bagi dalam dapur dia jangan situ. Kosek sudu dia muncul lah. Siapa dia suruh letak sini? Berat. Padahal tak salah juga. Tapi tak boleh. Dia susun. Nyasaku gambar lipah lah. Gambar kuih. Gambar sekuk. Tak aja buat pun sekuk mereka tu. Katung saja tengok. Tengok. Bokok mari terpenuh. Akoro, akopak, agopu. Macam-macam je nama. Meja, kursinya bubuh dalam meja. Makan. Ni, RM2 ya. Tok laki dia makan Allah sedapnya dalam pinggir dia. Bapa tak dengar hak ni. Itu kata nak beli jenama kau apa hak Jepun lah, hak uak daripada mah lah, hak beribu tu. Tak sih kau nak uak singgih dalam itu. Jangan kita nak perhiasan jangan babe. Air raya kita tak tobik babe. Tengok saja. Tengok tok laki dia kata piti aku bazir sungguh kata. Bukan mai beli puyuk lagu tu lah. Panah pemanggil ajaib pemanggil apa dia. Sipeh saja. Tengok tok laki dia. Koli berketul dah hangit. Nampak dah bakar tu. Sengih tok laki dia tengok yak dulu lagi. Hok comel-comel baru sipel tu. Perangai dia. Nak kata lagu mana? Jadi perangai lagu tu. Nak kata mana? Hok penting cara ke rumah, duduklah dapur dia. Gila duduk dapur duduk tengok dapur dia. Ada orang jenis lagu tu. Tengok dapur jadi dapur hamba. Duk kaki ni kain. Kesak semacam. Si nampak kelabu sikit dikesak sasat. Tu kerja dia. Tak boleh nak kata lagu mana. Biar dia duduk situ. Pak tua dia duduk lagu tu. Duduk lagu tu. Jangan duduk kosek. Tak kira pasal bunga bi kat rumah lagi. Sterik lagu ni, sterik. Tak laki setu sikit. Geyo no bagi betul. Jadi masalah tu kawasan dia, rumahku, syurgaku. Orang tino kena duduk rumah. Memang dia menteri dalam kena cara rumah. Memang dia kena tahu banyak memanglah. Orang lelaki tak jumpa cari memang standard dia dah. Lah jangan duk marah. Tak tahu gula selama kena duk mana. Demo ke jo buat aku jo kacang gula apa mana tahu. Nama. Mana masuk dalam bak tu ni. Pok ni jo syukur ya kita tak tahu realiti jatuh dah kata. Isra' Mi'raj ni tak ada dalam bab pinggir. Sudah lagi tajuk dah pok ni. Pok ni pakai tulis belakang. Jangan tulis tu bukan cerita Isra' Mi'raj tu ngepeh dia. Orang kata tajuk pinggir ada kaitan juga. Apa tak kapil lah pinggir. Dak tu lagi tajuk dah tu. Cerita Nabi Ibrahim dia pesan dalam syurga tu gapo dia tempat subuh maknanya tempat boleh tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tu merupakan tanaman di dalam syurga. Maka naiklah Nabi Ibrahim naik kepada langit ketujuh. Habis dah lah Mi'raj habis dah. Gerbak Mi'raj sampai kepada tangga ni sampai langit ketujuh. Lepas langit ketujuh tak ada tangga dah. Pas Nabi Muhammad nak naik lagu mana? Dia ada cara naik lagu lain pula. Apabila naik tu Nabi Muhammad dah 7 petala langit naik lagi lebih kurang 10 tingkat lagi. Dalam 3 tingkat lagi nak cukup 10. Naik kepada mustawa, naik kepada sidratul muntaha, naik kepada sariqul akhlam. Tempat nulis takdir. Kalau duk nulis di lauh mahfuz tu Nabi Muhammad tengok. Terkejut Nabi Muhammad kata tengok, lagu ni orang nulis takdirnya. Qalam ni makhluk Tuhan nama qalam ni dia nulis di lauh mahfuz lagu ni tengok tulis takdirnya. Nabi Muhammad tengok pada malam tu. Bukan macam pensel kita lah. Ulama kata Nabi Muhammad sebut dalam Bukhari kata Nabi Muhammad terkejut sejenis makhluk. Pelik dia tengok. Dia ni tukar jadi warna lagu ni pelik sungguh. Tak boleh nak ayat cerita. Cuma Nabi Muhammad boleh royak kata situ ditulis takdir sahaja. Lagu mana rupa betul siapa Nabi Muhammad anjai tak erti nak sifat ke kerana terlalu indahnya bagi-bagi atas langit. Lepas pada tu naik kepada arah pun duduk bawah. Naik lagi pula naik kepada satu tempat dipanggil mustawa. Nah. Maka ni panggil tu pergi tingkat ke-10 lah. Lepas pada langit tu naik 3 tingkat lagi. Apabila nak naik daripada langit yang ke-7 daripada Sidratul Muntaha apa semua, maka Jibril berhenti. Satu tempat Nabi Jibril berhenti. Jibril kata wahai Muhammad, hamba boleh temui siapa sekat ni saja mu naik sendiri dah kata. Katanya Nabi Muhammad apa berhentinya kata daripada Mekah lagi kita pas Palestin pas naik apa berhenti. Pas hamba nak pergi jumpa lagu mana tak reti
Mana hamba tahu hamba tak biasa naik. Katanya Jibril, hamba juga tak biasa naik ni tempat ni. Cuma hamba dibenarkan. Hamba terbang setara mana sampai sekat ni paling tinggi. Malam ni paling tinggi hamba boleh terbang. Hamba naik sikit saja, hamba lakuh sikit saja. Nescaya hamba akan terbakar dengan cahaya Allah. Dengan cahaya. Nah, Tuhan bukan cahaya, terbakar dengan cahaya. Maka kalau hamba naik, hamba tak lagi pecacul pun. Jibril bisa tak bisa kita sebut dah. Jibril ni ada 900 sayap. Satu sayap dia boleh tutup dunia ni. Gelap. Hebat atau hebat dia. Nabi Muhammad biasa, kita kenapa macam biasa, tubuh manusia lah, tubuh manusia. Jibril ni hebat setara mana tu, satu tempat dia tak lagi juga. Tak boleh lawan juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pakai jubah, pakai serban kain biasalah. Kalau kita kain biasa bukan pakai baju besi. Kain serban biasa, kain syah biasa, selipar naik biasa lagu tu. Jibril ni satu kali dia buat dengan Rasulullah. Nabi Muhammad kata, wahai Jibril, kita ni sain lama dah. Mu mari pun dengan rupa orang lain. Rupa sebenar mu lagu mana wahai Jibril? Mu tengok dah aku lagu ni. Aku nak tengok juga mu, kita duk sain lama-lama lagu mana, tengok muka mu kata. Katanya Jibril, tak boleh ya Muhammad. Aku tak boleh sahih muka aku kat mu. Tak boleh, mu tak boleh nak, tak mampu nak tengok. Lagu mana muka mu kita saing? Lagu mana muka saing ke? Cakap ambo nak kata gapo-gapo kata. Boleh tak mu tunjuk muka mu sebenar pada aku? Katanya Jibril gini ya. Bila nak jumpa? Katanya Nabi Muhammad, tengok malam ni boleh jumpa? Boleh tak? Boleh malam ni. Lepas tu mana nak jumpa katanya Jibril? Jumpa kat rumah hamba lah, katanya Nabi Muhammad, di Mekah. Oh tak boleh. Mekah tak boleh. Mu cari tempat hak luar sikit. Katanya Nabi Muhammad, kita jumpa di Mina, tempat orang wukuf. Kita pergi jumpa. Tak apa malam ni lah. Lebih-lebih kurang malam sikit, pergi lah. Aku akan mari. Marilah pergi Nabi Muhammad pergi di Mina. Nak tengok sain dia ni Jibril. Marilah Jibril. Mari dengan rupa manusia. Katanya Nabi Muhammad lah, janji kata nak tunjuk muka sebenar ni, mana mari muka manusia kata. Katanya Jibril paling belakang. Lepas Nabi Muhammad paling belakang, katanya Jibril paling semula. Dia paling dia tak nampak apa Nabi Muhammad. Dia nampak kaki saja. Atas tu yang lenggok tak nampak, tak tahu mana ujung dia. Lenggok dekat lenggok, balik sana KLCC. Kalau KLCC kita nampak ke ujung cah situ dia. Ni yang lenggok pun tak nampak ujung. Sayap dia sebelah kau ni pun tak nampak, sebelah kau ni pun nampak, rebah beleping Nabi. Tak tahu gapo dia, nampak gapo dia besar bentuk pun tak boleh nak royak, besar telajuk tak tahu ke mana. Supaya kumeh tengok raksasa. Kumeh tengok raksasa. Dia dah tengok kaki saja tu tak nampak dah, tergelar dah. Pemandangnya dia tergelar dengan kaki saja dah. Tak tengok kepala lagi, tangan betih gapo dia lagi. Maka Nabi Muhammad tengok tu tak nampak apa dah kat ni atas ni. Ping rebah. Jibril pun sambut kata, ya dah. Kita sai-sai juga, jangan minta kat benda pelik-pelik. Tak boleh. Maka kali kedua dia tengok juga Nabi Jibril di atas langit. Ketika dia Isra Mi'raj tu jumpa dengan Nabi Jibril pula. Nabi Jibril tunjuk rupa dia hak sebenar juga. Dua kali dia tengok Jibril. Jibril ni satu kali Nabi Muhammad buang dengan dia, saing biasa. Dia kata, Jibril, mu ni hijau dengan Tuhan ni kita kata lama dah lah. Sebelum aku lagi ada Nabi-Nabi dulu, muak turun wahyu, waktu apa dia. Berapa umurmu dia tanya umur dah pula, umur Jibril. Katanya Jibril, hamba pun tak tahu umur hamba. Semenjak Nabi ada tu, hamba ada dah sama tu. Bila umur dia berapa ribu tahun katanya Nabi Muhammad. Hamba ni hamba tak ingat umur hamba, tetapi hamba bawa lagu ni. Di langit yang keempat tu, di langit keempat ada satu bintang. Bintang ni dia akan muncul 70,000 tahun sekali. 70,000 tahun ni, bukan 70,000 je, 70,000 hari. 70,000 bintang tu akan buat klik kah. Habislah kena tunggu 70,000 tahun pula. Semenjak hamba ingat umur hamba pernah lihat bintang yang muncul 70,000 tahun sekali tu 72,000 kali. 72,000 kali hamba pernah tengok bintang tu. Hak muncul 70. Lama mana je terakhir go. Bintang 70,000 tahun 72,000 kali hamba pernah tengok.
Maka Nabi Muhammad kata, ana tilkal kaukab. Mu nak tahu bintang tu siapa dia? Akulah wahai Jibril. Tengango pula Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi ingat Nabi Muhammad tengango dengan dia. Apabila Nabi Muhammad kata, aku bintang tu hak timbul 70,000 tahun sekali. Terkejut pula Jibril. Mung sebenarnya aku nak tengok mung selama ni rupanya. Aku lahir tu ada dah rupanya. Tu. Nabi Muhammad kata hadis Nabi kata, makhluk yang pertama dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Apa maksud nur Nabi Muhammad? Ada ulama kata roh Nabi Muhammad. Hak tu pertamanya. Ada kata nur Nabi Muhammad. Awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai'. Benda makhluk yang pertama dicipta adalah nurku, kata Nabi Muhammad. Dan bermula daripada nurku dicipta arah, dicipta syurga, dicipta lepas pada tu. Mu Jibril tahu berapa baru timbul. Jibril ingat lama dah, Allah baru tahu mung sebenarnya hak 70,000 muncul. Hak rupa ni baru ya. Hak pada rupa baru ni Nabi Muhammad sebenarnya. Orang-orang dulu, nabi, malaikat dulu tengok dah Nabi Muhammad. Naiklah Jibril tak berani naik. Katanya Nabi Muhammad, apa mu tak boleh naik? Saya tak boleh naik. Kalau saya naik, saya akan hancur dengan cahaya. Maka katanya Jibril, jalan sendirilah. Nabi Muhammad pun kata, sedihnya. Jalan molek-molek. Aku pas nak nanya siapa dia. Tadi aku semua perjalanan ni aku tanya mu, moga-moga ada pengalaman. Pahala ni, aku diri pun katanya Jibril tak boleh naik. Tak reti ke apa dia pengalaman di atas aku tak reti, mu naik sendiri. Maka Nabi Muhammad pun nak naik lah. Apabila Nabi Muhammad nak naik, maka dengar suara. Dia pun teringat satu benda. Apabila Nabi Muhammad nak naik, dia teringat. Dia teringat ke apa? Apabila Nabi Musa nak munajat dengan Allah Ta'ala kata, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, pecak selipamu wahai Musa. Kalau kamu nak munajat dengan aku, pecak selipamu kerana kamu berada di lembah suci tua. Mari jumpa dengan aku, pecak selipamu. Maka Nabi Muhammad rasa tak molek lah jumpa dengan Tuhan pakai selipar. Kita pas nak masuk dalam bilik pakai selipar. Mereka yang hijau lagu ni nyo. Kita pecak selipar jadi nampak tak ada adab lah. Nabi Muhammad pun penuh dengan beradab, tunduk nak pecak selipar dia. Rasa macam tak selayaknya bawa selipar. Nak pecak selipar dia, maka terdengar satu suara. Suara tu kata, wahai Muhammad, jangan pecak seliparmu. Satu sunnah daripada sunnahmu lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Semua benda yang dinisbah kepada Nabi, pakaian dia, jubah dia, selipar dia, asal ni selipar sahabat lain pakai. Selipar baju ni kain sahabat lain pakai. Serban ni pun kain serupa ya. Tetapi apabila Nabi Muhammad hok pakai, hok sarung tu Nabi Muhammad, maka benda tu jadi mulia selalu. Setiap benda yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Tak sama baju yang pernah dipakai oleh Nabi dipakai oleh orang kafir, jauh bumi dengan langit. Dengan siapa-siapa dia pun beza dia. Jibril dia kata sayap boleh hacur di tempat tu. Apabila pakaian tu Rasulullah sarung, tak hacur, tak berat, tak. Tengok hebat tak hebat. Ni nak royak cerita kita ni setara mana kita rasa kita ni hina, kita ni malah, kita ni jahil, kita ni jahat. Jangan tinggal orang baik. Jangan malah saing dengan orang baik. Ni kelebihan kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang juru. Tu kelebihan. Sekalipun kita tak juru, kaki lipat ya sebenarnya. Tetapi jangan tak saing dengan orang baik. Sekalipun kita ni tak juru, saing juga dengan orang baik-baik. Ni tengok orang baik lagi jauh. Tak ada kelebihan. Ni nak kata Nabi Muhammad nak tunjuk kata selipar ni boleh hacur, Jibril boleh hacur. Tetapi apabila hamba saut sudah tak hacur. Cahaya tidak dapat menghancurkan selipar Nabi, jubah Nabi, serban Nabi tak hacur. Jibril 900 sayap hacur lebu. Nabi Muhammad sarung saja benda tu tak gorek lalu. Nak kata kelebihan bersaing dengan orang baik, duduk dengan orang baik, kita kubur pun jangan tinggal orang baik. Mudah-mudahan dia boleh tolong kita. Ni duk saing dengan kaki lipat dia belakang. Sampai bila nak jadi baik, jadi juru? Apabila lagu tu sekalipun cerita ni ada cerita ni riwayat dia khilaf lah bab masalah cerita lagu ni. Cuma ulama bersepakat dan hampir ulama tak ada tolak kata Nabi Muhammad naik daripada naiklah atas pada mustawa, naik pada gapo semua pakai selipar.
Tak ada riwayat kata Nabi Muhammad pecah selipar dia naik temu dengan Tuhan, tak ada riwayat. Semua kata Nabi Muhammad naik dengan selipar belaka. Cerita saat ni riwayat dia sekalipun tidak sahih, tetapi ada cerita juga. Hak balas salah Rasulullah pakai selipar naik pas jumpa dengan Tuhan, hak tu memang sepakat ulama kata. Pada malam tu semua makhluk berada di bawah tapak selipar Nabi belaka. Kan Nabi naik pada arah atas pada arah. Jadi semua makhluk di bawah tapak selipar Nabi. Orang lain ni ada yang lukis gambar capal letak atas kepala apa semua tu isyarat sahaja. Sepatutnya tidak layak kita letak selipar Nabi di atas kepala. Kerana apa? Pada malam Isra' Mi'raj selipar Nabi atas pada arah, bukan atas pada kepala kita. Sebab tu ulama kata selipar Nabi lebih mulia daripada muka pok kita belaka. Dah atas pada syurga, atas pada arah selipar Nabi. Tak atas pada pun tak layak sebenarnya letak. Cuma buat isyarat-isyarat saja. Tempat kita hari tu selipar Nabi mari ziarah kita. Replika artifak Rasulullah mari. Negeri lain boleh 3-4 juta pengutar tiket. Tempat kita boleh 300,000 sejuta pun tak siapa. Orang kuat agama pak kita tapi tak si tengok selipar Nabi. Apa rasa muka kita lebih mulia daripada selipar Nabi. Kalulah selipar hok mari saat ni, selipar hok Nabi sarung pada malam Isra' Mi'raj. Kita nak kata lagu mana? Kalau dia boleh kecek dia akan ayat cerita pengalaman dia di kaki Rasulullah jumpa dengan orang ni, jumpa dengan lagu mana? Dia naik sampai mustawa ni. Muka kita aja naik lagu tu. Semaya aja khusyuk naik langit pertama. Dok pun. Dok rasa kita lebih warak daripada selipar, lebih mulia daripada selipar. Fikir ke? Tak usah kita tengok langsung, dia mari dah tempat kita. Replika karut. Dok ni contoh asli lah mari. Ada artifak dia, hak bentuk hak dia ambil dia tiru. Hak ni hak asli mari. Tak usah kita tengok. Sebab apa? Rasa tak perlu, rasa tak lebih mulia daripada selipar tu. Patut mari tu berambak nak mari tengok ni. Dia soson contohnya lah, kita tak tahu selipar tu hak Nabi Muhammad sarung ketika Isra' Mi'raj. Biarlah bukan tak sarung ketika Isra' Mi'raj pun, dia boleh sarung kaki Nabi pun mulia tak ada kata ngam. Dia tanggung tubuh Nabi. Tanggung tubuh Nabi. Kalau serba dia kepala saja. Kalau syah dia tak bahu saja. Selipar ni dia tanggung seluruh tubuh Nabi. Dia duduk bawah sekali duduk tanggung. Sebab tu ulama dulu khodai dulu orang-orang berkhidmat dengan ulama dia pergi selipar. Apa yang pergi selipar? Sebab selipar dia tanggung semua tubuh guru dia. Sebab tu paling berkat sekali selipar. Maka sebab tu pergi gak tengok sekali. Lah ni tak ada dah lah, tak sedap menyesal dah lah. Nama yang mana kita tengok takut dia ada cerita. Habis dah barangnya. Nama barang tak ada dah lah. Awak kelik dah lah jangan awak mari sini kata. Bila-bila kalau ada peluang pula dia mari pakak kita tengok. Tak rugi kita tengok benda-benda lagu tu. Pada duk tengok apa dah? Pengangkut sayur lah, sinetron, naging lah, 5 betar ular gocoh dengan serigala lah, betar jadi ular jadi orang. Telopong. Tak pernah nak hari tu. Kalau selagi mana tak habis naging. Gak tengok selipar Nabi deh sekali-sekala. Biar lagu tu. Ni baru tak cara ya, kenapa tak bersungguh, tak madu. Orang tu panggil tak madu lah mana. Tak ada dah. Tak sedut tanyalah tiket berapa. Tak sedut karut dah. Tak ada dah. Macam cerita ni dah lepas dah. Kata bila? Tak so bol. Dia cuma pula. Pukul berapa? Mana bagi habis dah ni. Nanti yang mari sekali pula mengeping gitu. Bukan ambo ni ejeng suruh kita tengok god tu. Tapi benda tu tak sepatutnya. Kena gilah tengok ni. Dia tu boleh kata lebih mulia daripada seluruh jasad kita. Duk rasa selipar siapa? Selipar Nabi kita ni cahaya ya. Duk rasa kita takwa lagi. Rasa tawaduk gak sekali-sekala dengan Nabi. Mak berjumpa dengan Allah Taala. Ni kena sebut molek ni tauhid sini sikit. Gelecoh sini jadi Wahabi lah kita, jadi Mujassimah lah kita. Nabi Muhammad kata hamba jumpa Allah Taala di langit. Pada malam Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Taala di langit. Di langit itu Nabi Muhammad berada di langit ketika berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala sendiri tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak ada di atas langit, tidak ada di mana-mana. Nabi Muhammad raya hamba ketika jumpa dengan Tuhan, hamba berada di langit. Supaya hamba kata hamba jumpa dengan kawan ni di Kuala Lumpur. Jumpa mana hamba tengok dalam TV. Dia tak duduk Kuala Lumpur, dia duduk Kelantan ni, hamba jumpa dia di Kuala Lumpur. Tak semestinya kawan tu berada di Kuala Lumpur.
Maka Nabi Muhammad sebutnya ambo berada di langit pada masa tu ketika berjumpa dengan Tuhan. Bukan Tuhan berada di atas langit. Tuhan buatlah kaifiat lagu mana. Hak penting Nabi Muhammad saja berada di langit, Nabi Tuhan tidak bertempat. Maka apabila lagu tu mula-mula Nabi Muhammad berjumpa dia apa sebut at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keberkatan tahiyah, penghormatan, keberkatan, kebaikan semua milik Allah Taala berlaku. Tuhan ilham kepada dia menyebut tahiyat yang kita disebut tiap-tiap kali semaya. Nabi Allah Taala apabila dengar tahiyat lagu tu, maka Allah Taala jawab lalu kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam berkat juga kepada kamu wahai Nabi, dan keberkatan dan semuanya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keberkatan dan rahmat kasih sayang untuk kamu. Kita Nabi Muhammad jumpa Tuhan. Kita kalau jumpa dengan Datuk Vida lah, contohnya minat kaki Datuk Vida, saya dia duk sebelah tak kecek dah. Duk kecek dengan Datuk Vida, tak cara dah kita dia. Kalau jumpa orang besar tak ada cara dah. Saya dia tak akan cuik. Hamba nak kecek. Demo gapo dia. Nak kecek dengan orang besar lah kononyo ni. Jumpa dengan menteri kau, jumpa dengan siapa dia. Tak kenal dah guru kita sebelah. Tapi Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, ingat lagi kok kita. Nabi Muhammad wisalah, Tuhan jawab patut kita tak cara dah dah. Tak cara dah umat tak ingat dah. Engkau jumpa dengan Tuhan. Kita jumpa dengan orang besar pun tak ingat kau orang dah. Dak Nabi Muhammad ingat kepada kita, dia sebut apa? Sambung selalu. Apabila Nabi Allah Taala wisalah, dia sebut assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera juga ya Allah ya Tuhanku kepada zuriat aku, zuriat dia, ahli keluarga dia dan hamba-hamba yang soleh. Ingat lagi pok kita, hamba soleh duduk kok lanah ko, duduk mana ko, Nabi Muhammad sambung selalu untuk pok kita. Tengok Nabi Muhammad. Deh, kita boleh nikmat sikit lupa dah Nabi Muhammad. Kereta besar sikit tak siwak maulud dah. No, pitih banyak sikit so tak siwak. Berat kata kita setara mana. Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, sebut lagi nama kita. Kita jumpa dengan Datuk Menteri, mak ayah tak sebut. Hamba orang ikut lanah, malu nak sebut. Anak kawan tu lah. Sebut nak sebut nama ayah kita pun tak ingat. Apa? Koya dengan jawatan, dengan harta. Dengan pangkat. Nabi Muhammad jumpa dengan Tuhan, habis pangkat. Habis. Balik sana tung. Tan Sri kau bergapo dia balik sana tu dah boleh. Nabi Muhammad ingat lagi kau pok gitu. Apabila lagu tu maka Tuhan pun fardu ke semaya. Nabi Muhammad tak minta gapo dia pergi jumpa dengan Tuhan. Nabi Muhammad ayat cerita kata ya Allah ya Tuhanku. Ibrahim dapat pangkat Khalilullah, kekasih Tuhan. Nabi Musa dapat peringkat Kalimullah, orang bercakap denganmu. Hak ni dapat Ruhullah, hak ni dapat kau ni. Maka Allah Nabi Muhammad senyap tak minta gapo dia. Tengok Nabi Muhammad ni berjuru sungguh. Tak kata gapo, kata kalau kita kat ale-ale kecek. Iyalah tanyalah projek-projek kat rumah hamba. Jalan-jalan tu sekerak. Nengok ada kau. Berhenti lagu tu mana boleh sudah-sudah lah. Patutnya kalau kecek gitu. Nabi Muhammad tawaduk. Tak ada kepentingan. Senyap tak patut dia dengan Tuhan minta belakang tak. Maka Tuhannya tahu hati kekasih dia setara mana. Bukan buat-buat ni, zuhud ni, warak ni, bukan tawaduk ni, bukan buat-buat ni. Maka Allah Ta'ala kata, jangan bimbang Muhammad. Mu itu Habibullah, kekasih aku. Hanya sebut belakang Nabi Muhammad gini-gini. Nabi Muhammad suka tu gak senyum nak kata kau. Hari ni aku nak beri benda kepadamu. Aku fardukan kepada kamu dan umatmu 50 kali sembahyang. Suka Nabi Muhammad 50 kali ya Allah ya Tuhanku, tak reti nak bayar. Sudah turun ni jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, boleh gapo dia ya Muhammad? Nabi Musa ni pandai juga, dia panggil. Nak turun dia panggil. Tujuan gapo dia panggil? Nabi Ibrahim tak panggil. Lepas tu lepas pada panggil, tanya boleh gapo dia? Nabi Musa ni dia pernah minta dengan Tuhan. Ingat dulu cerita Nabi Musa. Nabi Musa kata, ini aku nak tengokmu wahai Allah. Tak boleh tengok dia. Dia hanya boleh kecek saja dengan Allah Ta'ala, tengok tak boleh. Maka untuk melepas rindu tak apa, hamba tengok mata yang tengok Allah Ta'ala. Jadi dah. Dia panggil Nabi Muhammad nak tengok mata Nabi Muhammad sebab mata tu tengok Allah Ta'ala. Nak tengok, hamba tengok mata ni orang ni. Boleh tengok mata, tengok mata Allah Ta'ala, tak apa dah. Allah suka dekat dia. Wak lolok tanya, jumpa ke apa dia? Ni nak tengok mata ni. Nabi Muhammad kata Tuhan semaya 50 kat hamba. Allah katanya Nabi Musa 50.
Umat ambo ni orang debet-debet dah Bani Israel 2 waktu saja tak semaya bai juga, tak lekat juga. 50 waktu umat demo ni kecil-kecil. Umur 35 mati dah bahaya di kecil manis lah apa dia. Nama kok kita demo umat ambo beratus tahun umur. Maya 2 rakaat malah pahit. Tubuh kata-kata. Tak so. Gi minta sekali lagi wahai Muhammad, minta perendah lagi. Nabi Muhammad pun Allah jujur sungguh. Gi naik minta semula. Tengok peluang. Bukan kata sekali gi tengok Allah Taala. 2-3 kali, sampai 9 kali tengok. Sekali gi tengok 5 turun. Nabi Musa panggil pula nak tengok mata dia. Nak tengok mata orang tadi baru tengok. Tengok. Muhammad boleh kabar dia pula. Ya turun 45. Tak boleh lagi. Gi minta turun lagi. Turun aja turun kita panggil pula. Mau tengok berapa pula boleh? 40. Dia dah tengok ni. Nabi Musa dah tunggu bawah ni. Dah tunggu bawah nak tengok orang mata. Sebab tu ada hadis, Nabi sebut hadis ni hadis musalsal. Nabi kata man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah. Siapa dia tengok aku, katanya Nabi Muhammad, boleh masuk syurga. Siapa dia pernah tengok orang yang pernah melihat aku masuk syurga. Ada riwayat hadis lain kata siapa dia man safahani, siapa dia bersalah dengan aku masuk syurga. Siapa dia pernah bersalah dengan orang yang pernah bersalah dengan aku masuk syurga. Jadi kita alhamdulillah pernah bersalah, orang yang pernah bersalah dengan pernah bersalah siapa kepada Rasulullah. Alhamdulillah tutup guru kita semua ada sanak lagu tu, rantai sanak pernah salih dengan orang pernah salih siapa kepada Rasulullah. Sekalipun kita tak ada tangan Rasulullah, tak apalah, kita pernah pergi orang pernah pergi lagu tu. Nama biar ada rantai sanak. Ni kita ada sanak juga salih siapa dengan Yahudi, salih jeng malu gitu. Salih dengan Firaun akhir sekali. Tak jeng. Salih dengan Firaun ada apa? Jadi rezeki juga kita ni boleh juga salih dan tengok mata orang pernah tengok mata kesanga siapa kepada Rasulullah. Lagu tu lah apabila sudahnya boleh 5 akhir sekali Nabi Muhammad katanya, Nabi Musa kata gi naiklah perendah lagi. Katanya Nabi Muhammad, Allah hamba malu mata dah. 9 kali naik turun. Ginilah hamba pakar redha. Akhir sekalinya munggo Tuhan kata 5 ini bersama dengan 50. Demo semaya 5 ni sama dengan 50 dah. Maka Nabi Muhammad pun turun ke Mekah ke Palestin naik kepada Mi'raj, turun direct gini. Tak singgah dah Palestin, pakai tinggal direct, singgah direct ke Mekah. Apabila singgah direct ke Mekah, Nabi Muhammad pun pada pagi tu tak semaya subuh, terima dah semaya tak semaya subuh apa, Jibril tak mari turun lagi mengajar. Jibril mari mengajar bab semaya 2 hari, dia turun waktu zuhur mula. Maka Nabi Muhammad start mula-mula semaya zuhur. Sebab tu semaya tu dipanggil semaya zuhur. Sebab zuhur maknanya zahir. Satu-satu sembahyang yang terzohir awal-awalnya sekali adalah sembahyang zuhur. Lepas tu sembahyang asar sapalah 2 hari. Awal pertama Jibril mari ajar sembahyang di awal waktu, esok ke sembahyang akhir-akhir waktu berlaku. Maka apabila Nabi Muhammad tak sembahyang subuh, dia pun nak beritahu kepada umat dia cerita Isra Mi'raj ni. Monggo Tuhan suruh ayat beritahu. Sudah. Tuhan ayat dah kata, Muhammad, pengalamanmu malam ni akan menjadi ujian kepada kamu dan umatmu. Nabi Muhammad tak nampak lagi. Maka apabila lagu tu ceritalah Abu Jahal mari panggil semua orang apa, Nabi Muhammad pun cerita. Dia kata semalam hamba pergi ke Palestin, Masjid Aqsa. Lepas tu sebelum subuh hamba kelik dah. Dengar hak tu baru tak naik langit lagi Cerita tu baru. Orang kafir pakak sokor kepada Muhammad. Ya, temu dah. Ngaruk dah cerita. Orang hak tak kuat iman pun kata Muhammad dulu hamba boleh percaya lagi lo ni melapau dah kecek ngaruk habis. Jadi ujian kepada orang mukmin, habis hak tak kuat iman jadi murtad semula. Dah tak percaya kepada Nabi Muhammad, murtad bukan main-main bagian ni. Tak percaya kepada iman, tak jadi masalah lagi. Tak iman ni lepak, tak apa. Tak iman, tak kodi kau gapo dia. Tak mufti ni ngaruk, tak apa lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad, kita rasa syok sikit penuh dah iman kita. Allah bahayanya lah. Ngah Tuhan supa, monggo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua tu tak boleh, nak syok sikit rasa rambut pun. Apabila lagu tu orang pergi jumpa dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, sebab Sayyidina Abu Bakar ni orang saing rapat Nabi. Maka dia kata, wahai Abu Bakar, mu tak dengar dak cerita saingmu Muhammad lah ni duk pagi tadi doyak cerita orang duk pakat sokor dia belaka. Cerita gapo dia kata? Dia kata dia pergi ke Palestin, Masjid Aqsa, pas kelik sebelum subuh. Tidak kau sokor dia orang. Abu Bakar kata, Abu Bakar ni dah biasalah. Palestin apa semua pergi nego pergi gapo. Mungkin sebulan juga nak sapa ke Palestin. Lepas tu nak kelik pula 2 bulan lebih rasa 3 bulan baru sapa tu kata. Maka dia kata hamba dengar sendiri. Katanya Sayyidina Abu Bakar kata betul kau Muhammad kecil lagu tu. Betul. Hamba dengar hati hamba tu orang duk suka dia lagi tu. Katanya Abu Bakar kalulah Nabi Muhammad kata lagu tu.
Dia kata dia pergi ke Palestin dan dia naik pula ke langit dan turun pula. Nescaya hamba akan percaya. Oh. Dia pula Nabi buat Sayyidina Abu Bakar pula sambung kalau naik ke langit, hamba akan percaya. Maka semenjak daripada tu dia diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang betul-betul percaya dengan Nabi. 100%. Tak pernah kata no. Yes macam. Naik Muhammad, oh betul. Oh comel. Oh. Lagu mana Sayyidina Abu Bakar lagu ni? Oh comel molek tak ada. Oh. Gitu Sayyidina Abu Bakar. Betul sungguh jujur. Maka dia pergi temu dengan Rasulullah petang tu, dia kata, ya Rasulullah. Pagi tadi hamba ada dengar cerita orang mari ayat cerita kat hamba kata mu ayat cerita gini. Aku percaya 100%. Munggu Nabi tak ada masalah. Cuma wahai Sayyidina, wahai ya Rasulullah, hamba nak suruh mu tunjuk kepada hamba satu bukti. Tunjuk kepada hamba lah satu bukti khas untuk diri hamba yang kamu ni Nabi. Hamba percaya dah, cuma nak tunjuk bukti untuk diri hamba lah kepada hamba. Maka katanya Nabi Muhammad, mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu wahai Abu Bakar. Mimpi kamu tak cukup lagi. Sayyidina Abu Bakar kata cukup ya Rasulullah. Hamba rasa penuh dah dalam dada hamba. Apa? Rupanya Sayyidina Abu Bakar pernah bermimpi. Zaman muda dia dulu dia pernah bermimpi. Dia akan jadi saing kepada seorang Nabi, jadi tok tua kepada Nabi, jadi pembantu Nabi ke apa. Maka mimpi ini dia tidak pernah beritahu kepada orang. Sehingga ke Nabi Muhammad kata mimpi kamu wahai Abu Bakar. Terkejut dia. Gedak naling. Ada orang tahu cerita ni mimpi dari hati dia ni. Maka dia pun percaya 100%. Naik iman sengak. Jadi itulah cerita secara ringkasnya mengenai semaya kita. Jadi apabila kita dengar cerita nak sapa semaya ke tempat kita ni, semaya Zuhur, semaya gapo lagu tu cerita dia, maka hargailah semaya hok kita boleh tu. Semaya tu biar tambah. Sempena boleh rejak ni boleh semaya orang panggil. Tambah ke pengetahuan kita ruku. Semaya kena ingat semaya kalau hok molek dah bertambah khusyuk sikit. Gapo apa semua ni. Sempena boleh rejak ni kita beki semaya kita. Cerita bab semaya tu ganah dah. Apabila siapa kita buat main-main. Nabi Muhammad nak terima semaya. Ibadat lain melalui Jibril. Tu hari kau Jibril kata pergi atas Nabi Muhammad. Tapi semaya Tuhan suruh mari ambil sendiri, nak kata benda tu besar dan mulia. Jadi jagalah semaya kita, perhatilah semaya kita. Katanya Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu merupakan mi'raj bagi orang mukmin. Mi'raj. Kita nak mi'raj supaya Nabi Muhammad tak boleh. Tetapi Allah Nabi Muhammad buat kelik satu kaifiat, satu cara nak bermi'raj dengan Allah Taala. Orang mukmin apabila akan takbir Allahu Akbar, naik terbang roh dia bersama Allah Taala. Tapi orang tak mukmin enggak pening selalu. Pok kita aku tak kata takbir Allahu Akbar nak naik ke langit nyambak dia malaikat pergi ke Maidin. Jumpa Maidin akhir sekali. Maka tak ada khusyuk. Jadi baiklah semaya kita, mudah-mudahan sembahyang yang baik yang betul itu dapat mengubah perangai kita. Allah dan Nabi beritahu, orang semaya betul-betul perangai jadi baik. Kalau orang duduk semaya tapi perangai tak juruh lagi, duduk mengopak, duduk mengata kat orang, duduk gini, duduk kedekut, duduk gapo lagi, hak tu tak juruh lagi. Semaya dia tak tahu mana lagi. Cakap kita kata Tuhan nipu dalam semaya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semaya boleh cegah benda fahsya, benda munkar. Kami ni semaya tapi Tuhan kata tak perangai tak juruh lagi. Dia tak semaya lah mana lagi. Ada cacat celah dia menyebabkan semaya dia tak ada kekuatan nak merubah ke perangai dia. Jadi kita berharaplah sempena bulan Rejab ni mudah-mudahan kualiti semaya kita bertambah. Kita semaya khusyuk tak rugi. Tak kata boleh ke orang lain, tak boleh kita juga ni. Jadi sempena bulan Rejab ni tambahlah sikit mengenai sembahyang kita, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Luh mahfuz ni duk mana? Luh mahfuz ni hamba tak pergi jumpa lagi. So mana ayat petai lagi deh. Jadi hok sebut di dalam kitabnya di atas daripada Sidratul Muntaha. Atas daripada Sidratul Muntaha langit 7 tu ada satu tempat luh mahfuz, tempat tulis Sadiqul Akhlam ni, tempat tulis takdir Tuhan. Atas pada tu lah. Jarak dia ke apa bentuk hamba tak nak ayat tak jumpa lagi. Nantilah kita pakat tengok. Ada soalan?
Bulan ni dalam riwayat kata dia berada di langit yang kedua. Kawasan mana tak tahulah, di langit yang kedua. Maknanya bukan langit pertama. Dia kata lepas semaya baru perasan ada darah nyamuk atas jadah kita, kena solat semaya semula kodok tak payah. Atas jadah tak apa, penting jangan sentuh dengan kita, jangan kena kita. Atas jadah bucu ni tak ada kaitan dengan semaya kita, sebab kita semaya tak tepuh dia pun. Kalau darah nyamuk tu ada di pakaian kita, kain kano kita, kau dia, apa hukum dia? Dimaafkan kerana darah tu sedikit. Nyamuk tak ada tak apa, kalau nyamuk ada tak boleh, hukum dia kena ulang semula semaya. Bangkai nyamuk tak dimaafkan, darah nyamuk dimaafkan. Beza tu ni, bangkai dengan darah. Tanya soalan apa dia? Ha. 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 Oh, tak apalah. Ha. 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 Oh, tak apa. Lintasan lagu tu tidak membatalkan sembahyang. Kita semaya fardu asar. Tadi kita ingat nak semaya sunat asar. Oh, semaya asar tak ingat nak semaya sunat asar. Oh, tak apa. Lintasan lagu tu tak membatalkan sembahyang kita. Semaya asar sah. Asar ni hadis kita riwayat dengan perbuatan. Misalnya hamba sebut dia, hadis hamba bersalah. Dalam satu hadis Nabi kata kepada sahabat dia sambil Rasulullah pegang tangan gini. Pegang gini, maka Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala ciptakan bumi ini pada hari Sabtu. Nabi sebut lagu ni. Maka orang yang riwayat hadis ni semua dia pegang tangan orang riwayat tu, sebab Nabi pegang tangan dia pada masa tu. Ni panggil hadis ni hadis musal sah. Bukan menyasar. Oh, abang tak pernah dengar hadis menyasar siapa ko. Bukan menyasar, musalsa. Musalsa ni maknanya bersalah-silah. Ada hadis Nabi riwayat dia pegang janggut. Oh, berat tak ada janggut ambo. Pegailah gapo-gapo dia. Nabi pegang janggut, Nabi pun ayat cerita gini. Ada Nabi tu macam-macam, hadis musalsa, hadis minum air, hadis gapo dia, hadis tengok, hadis salat. Oh tu macam-macam. Hadis musalsa dipanggil. Sampai baca nampak. Oh, ingat pembaca berita saat ni. Kejut kita kata okey. Salam. Kalau kita nak sembahyang tahajud, tapi kita tak sembahyang witir. Dia tak ingat sembahyang witir, bangun tu pun nak sembahyang tahajud. Betul. Gini, masalah sembahyang ni boleh berlaku. Asal saja lepas daripada kita tidur, kita sembahyang, maka sembahyang selepas daripada dapat kelebihan sembahyang tahajud. Sekalipun kita tidak niat saja aku sembahyang sunat tahajud, dapat pahala tahajud. Contohnya kita tak sembahyang isya lagi, kita bangun tak sembahyang isya pada waktu malam, maka dapat pahala sembahyang isya dan pahala tahajud. Kita dalam tahajud kita nak sembahyang witir boleh, nak sembahyang apa dia, nak berdoa, nak wirid, semua tu masuk dalam tahajud berlaku. Cuma afdalnya sembahyang ketika waktu tahajud adalah sembahyang witir. Gini. Sembahyang sunat wuduk ini sembahyang supaya sembahyang tahiyatul masjid. Kalau kita naik masjid, kita sembahyang zuhur pun dapat pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid. Penting sembahyanglah gapo-gapo. Maka sembahyang sunat wuduk pun dia masuk gitu juga. Penting kena niatlah. Ada ulama kata kena niat. Misalnya kita nak sembahyang sunat wuduk, masuk orang sembahyang dah zuhur. Kalau sembahyang sunat wuduk terlepas
fardu zuhur dan semaya sunat wuduk dan tahiyatul masjid kerana Allah Taala. 3 sekali gomo lah pergi lah. So hukum ni boleh pahala. Tok niat panjang-panjang tak masuk seputih habuk. Tu masalah. So ni polah kacau dah. Ada soalan ke? Kena niat molek tak ada lelaki, ada abang kita, kakak kita, pak saudara kita ke. Kalau tak sel lelaki, cari perempuan yang saing-saing kita boleh kita percaya. Bukan kaki disko ke gapo. Kita bawa 3 orang, kita musafir. Tak apa, 3 orang musafir. Saing kita. Ataupun bukan saing kita, dia nak ibah sekali dengan kita. Tak apa tu, ada mahram tu, ada orang. Maknanya bukan kita berseorangan, bukan berseorangan. Kerana musafir bagi perempuan berseorangan ni hukum dia haram. Banyak bahaya dan banyak benda-benda tak molek. Kalau lelaki apa hukum? Makruh. Orang lelaki musafir seorang makruh. Nabi pesan, siapa dia cik dia, caku bawa tak payah saja. Bahaya hukum dia haram. Apabila musafir haram lagu tu boleh kodok kita jamak qasar. Hak ni jadi masalah dia tanya. Boleh kodok jamak qasar. Musafir maksiat. Apabila musafir maksiat, syarat tak benar kelonggaran, tak boleh menjamak, tak boleh gapo. Tapi kalau musafir dengan ramai naik bah kau gapo dia dah semua dah nampak selamat dah gapo, okey tidak maksiat dah lah. Maka bila tidak maksiat bolehlah dia jamak qasar. Ni dia tanya ni syarat kodok kita musafir nak jamak qasar ni kena musafir dengan mahram. Tu asalnya bab apa jadi kira mahram lah tu, kira mahram. Semolek-moleknya cari keluarga. Kalau tak ada, barulah kita cari orang tino lain yang kita tak kenal duk dalam bah tu awak lolok saing orang, jangan duk makan cak kedih tak paling kat orang, takut orang minta cak kedih dia. Cuek kat sikit dia mau nak pergi mana kata kalau lupa juga buah-buah awak lolok musafir mudah. Kita nak pergi tandah boleh pergi temen kau gapo dia biar gitu Ni awak kera sumber panggil. Kera sumber. Tak save saing dengan orang ada gapo-gapo tepik mari tolong hangpa. Ya kamu ingat demo hatu tak kecek dengan orang. Mana sia punya masalah. Sembahyang sambil dukung anak boleh ke tidak? Boleh hukum dia. Jika anak kita tidak ada najis. Biasa budak kecil ni ada najis, dia kecing ke apa dia Tapi kalau dia bersih boleh kita buku. Tapi jangan menyebabkan gelak banyaklah, sesuailah. Allahu akbar kita peluk gini Bismillahirrahmanirrahim. Nak rokok kita pergi, kalau gagah kan pergi rokok. Tidak ke pun tapi nak sujud letak. Tak ada masalah lah. Sah tak batal ke apa dia Sah tak batal ke apa. Jangan kita dah tengok semaya pula duk duk jelas lagu tu batal lah semayanya. Jangan duk kecek lah baca Fatihah lah. Kita pergi saja. Saya kan tak boleh dukung saja. Ni buat style film dia. Duk jelas lagu tu. Bodoh tak berjerit jadi berjerit lagu tu. Jadi jangan gerak dukung tak apa, tak ada masalah. Tetapi biasa najis ini macam lelaki payah nak buang. Orang jantan dia kena buang ni kulit hok tutup kau tu dia. Kalau tidak jadi najis. Budak kalau dia kecing air kecing tu akan masuk di bawah kulit ni. Maka ada najis. Kita nak basuh kat luar saja. Kalau buat gini selok tepiklah budaknya. Patut nak basuh ke mana? Jadi ada najis. Maka kalau kita pikul dia, maka pikul najis. Tak boleh lah. Tapi kalau misalnya jari kecil, lah ni kan ramai orang jari kecil tu, buai bersih sini, maka kita basuh pempus dia pun tak ada kecing ke dia, boleh pikul. Dia pakai pempus tak ada masalah apa. Ni nak Allahu akbar. Ai bang dah beliau. Penuh dah ni. Ni batal awak kijak lagu ni. Jadi nak dukung budak ni boleh. Syarat dia jika tak ada najis. Ada salah. Boleh dah tu dia. Pergi pasar pula dah. Puas hati dah hamba. Cukup dah tu seminggu hamba kau suka tanya dah ni. Nama. Ni pun suruh aling alamah dah hamba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak beliau lah.